Welcome back, Satu Inno. Okey, hari ni topik kita ialah ketumpatan. Tadi dah baca kat depan kan? Ketumpatan. Jadi, ketumpatan itu ialah jisim per unit isi padu sesuatu bahan. Jadi, kalau kita tuliskan dalam rumusnya, jisim per isi padu. Okey, apa maksudnya ketumpatan sebenarnya? Ketumpatan, kalau kita tengokkan, biasanya kita guna rumus ni untuk jelaskanlah, okey. Jadi jisimnya biasanya beritahu kita berat sesuatu benda. Dan isi padunya ialah kuantiti ruang yang boleh diisi. Okey. Apa maksudnya? Jadi maksudnya kalau kita ada sesuatu yang ada isi padu. Contohnya cikgu bagikan satu berpejal kat sini, satu cube. Okey. Isi padunya merupakan ruang kat dalam yang boleh diisi. Tapi tak mungkin kita nak isikan semua, yang boleh diisi saja. Okey. Dan beratnya, kalau kita letakkanlah atas satu penimbang sini. Okey, penimbang. Penimbang ni akan beritahu kita beratnya. Jadi beratnya, kalau ada ruang, beratnya maksudnya berapa banyak yang kita boleh isikan kat dalam. Kalau cikgu ada benda kat dalam, dia isi, ruang dia kat dalam, jadi dia beritahu kita lagi banyak barang kan lagi berat. Dia beritahu kita dia punya persamaan antara jisim dengan isi padu. Okey, kalaulah cikgu ada dua kotak, contohnya. Satu kotak A, satu kotak B kat sini. Okey. Kotak A, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 biji benda kat sini. Saiz dia sama tau, isi padu dia sama. Okey. Tetapi dalam kotak B, dia ada 3 aja. Ni ada 6. Jadi kalau kita bandingkan A dengan B. Okey, cikgu ambil B sebagai yang tetap. Contoh tetap cikgu. Cikgu nak bandingkan A dengan B. Kalau kita bandingkan, isi padu kita sama. Okey. Jadi, isi padu A dengan B cikgu kata sama. Cikgu letak persamaan kat sini. Okey. Kemudian, sebab A dia lebih banyak benda, dia lebih berat. Jisim dia lebih tinggi daripada B. Kalau ikut persamaan ini, kita kena bandingkan. Kalau ikut matematik lah, kita bandingkan atas dengan atas, bawah dengan bawah. Kalau bawah tak ada benda, bermaksudnya dibahagi daripada 1. Jadi ni kita tak tulis lah. Okey. Jadi biasanya tak tulis macam ni. Cuma cikgu nak ingatkan saja. Okey. Jadi kalau yang atas ni jisim, dia naik, ketumpatan kita pun naik. Okey, jadi kita boleh kata A ni mempunyai jisim yang lebih tinggi berbanding B. Jadi, dengan isi padu yang sama, ketumpatan A lebih tinggi berbanding B. Masih ikut cikgu? Masih faham? Okey, sekarang cikgu ada satu benda yang ada isi padu yang sama juga. Ingat, B ni tetap. C ni cikgu sekarang nak bandingkan dengan B. C cuma ada satu aja kat dalam. Jadi berat C berbanding B, jisim dia lebih rendah, isi padunya sama. Jadi ketumpatan C lebih rendah berbanding B. Jadi jisim dia rendah, isi padu sama, ketumpatan dia juga rendah. Tengok kan kat sini, dia yang ni turun, yang dalam biru tu dia turun, ni pun turun. Okey. Kalau tadi yang pink, dia meningkat, ni pun meningkat. Kalau kita bagikan, yang isi padu dia sama. Okey, sekarang cikgu nak main sikit. Okey. Tukar sikit. Kalau cikgu ada benda D, sekarang isi padu dia lebih besar. Tetapi
jisim dia sama. Okey. Jadi sekarang isi padu dia meningkat tetapi jisimnya sama. Bagaimana kita nak bandingkan dengan B sekarang? B ni tetap kan? Jadi isi padu ni dikira kat bawah. Tadi cikgu dah tuliskan. Ketempatan ni dikira kat atas. Jadi kalau dia kat bawah ni meningkat, dia isi padu dia tinggi, ketempatan dia rendah. Dia terbalik. Faham? Jadi kalau di sini jisim sama, isi padu lebih besar berbanding B. Jadi ketempatan dia lebih rendah. Sebab kalau kita dibahagikan isi padu yang lebih besar, ruang dia lebih besar, nombor yang lebih besar, dia bahagi berat yang sama. Jadi kalau kita letak nombor ni, kalau 3 dibahagi ni tadi 1, jadi kita dapat 3. Kalau ni 3 dibahagi 3, isi padu, kalau cikgu kata ni isi padu 3, 3 dibahagi 3 dapat ketempatan 1. Jadi dia punya ketempatan dia lebih rendah, jisim dia sama tetapi isi padu dia tinggi. Okey, sekarang cikgu nak tanya yang last kali. Kita ada benda E. Isi padu dia lebih kecil berbanding dengan B. Okey, tetapi jisim dia sama. Jadi sekarang jisim sama, isi padu lebih kurang. Jadi ketempatan apa? Okey, kalau kita ada jisim yang sama, isi padu dia rendah, jadi ketempatan dia terbalik jadi apa? Dia lebih tinggi. Okey, jadi semua faham? Jadi kita boleh gunakan rumus ini untuk buat banyak benda tau. Okey, rumus ni kita boleh buat untuk mengira ketempatan. Okey, sekarang kita cuba tugasan soalan kat bawah, kemudian cuba tugasan kat tepi sana. Okey? Terima kasih.